Microsoft Innovative Educator Trainer. Ya. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan untuk menyampaikan perkongsian mengenai Pair Deck, Delivering Powerful Learning Moments. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Umar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti yang tadilah Dr. Umar maklumkan, okey, saya Syaridah, Puan Syaridah daripada Polimas. Ya. Okey, jadi yang ni tajuk kita untuk petang ni lah. Sikit banyak yang kita boleh cover dalam masa yang kata terhad ni 1 jam kan, untuk share knowledge berkaitan dengan salah satu teknologi yang kita boleh guna untuk engage dengan student, especially dalam keadaan sekarang kita akan dan terpaksa lah mengamalkan remote learning lah dengan student. Okay, so yang ni saya punya butiran lah macam Dr. Umar bagi tahu tadi. Okay, so tanpa buang masa, kita tengok terus apa yang nak dibuat hari ni. So hari ni actually apa yang saya nak tunjukkan adalah dari segi teori, dan mungkin sebab kita benda ni teknologi, kita nak bagi faham. Jadi tuan-puan kalau sekiranya rasa nak hands on pun boleh. Saya akan cuba tak laju sangat lah. Okay, kalau katakan laju cuma bagi tahu lah. Okay, jadi dekat sini apa yang kita nak tengok untuk hari ni, kita nak tengok nak masang aplikasi ataupun teknologi untuk PDEC dalam kita punya presentation tool. Okay, jadi kalau kata presentation tool di sini boleh sama ada Google Slide ataupun menggunakan Microsoft PowerPoint. Okay, yang kedua apa yang kita tengok hari ni macam mana nak menghasilkan slide menggunakan aplikasi PDEC. Mungkin dengan menggunakan slide presentation yang ada. Maksudnya kalau tuan-tuan mempunyai slide presentation yang kita dah buat sebelum ni, so kita boleh guna saja pakai slide tersebut. Okay. Dan kita tambahkan lah untuk PDEC punya features lah. Okay, so maksudnya kita ada existing PowerPoint ataupun Google Slides, so kita akan pasang add-in PDEC ini. Ya. Tapi kayaknya hari ni sebab saya nak tunjukkan yang, nak share yang paling basic, so kita mulakan daripada kosong lah. And then kalau masa menggunakan saya akan sebut template. Actually PDEC ni dia bagus sebab dia dah sediakan template. Jadi kita just boleh ubah sikit-sikit je. Okay. And then last kali hopefully dapat saya tunjukkan lah macam mana kita nak run ataupun lancarkan slide yang ada PDEC punya features. Okay. So PDEC tu apa? Okay. So PDEC ni actually salah satu teknologi yang kita boleh pakai, especially dalam kita nak menggalakkan orang kata pembelajaran aktif dan interaktif lah antara kita dengan student. Utamanya macam sekarang nanti macam politeknik semester nak buka, kita nak kata adanya remote learning. So kalau one way communication dan sebagainya mungkin tak dapat nak orang kata kurang macam nak dapat engagement dengan student. Okay. Jadi kalau harapkan bila ada PDEC ni, student boleh bagi feedback untuk kita punya session dalam kelas lah, online kelas. Okay, and then PDEC juga adalah salah satu cara ataupun alternatif yang kita boleh guna untuk penilaian secara formatif, maksudnya formative assessment. Jadi di sini kita boleh tengok student punya feedback sama ada dia faham ataupun tak. Okay, and then satu PDEC ni dia macam kalau ada setengah student dalam kelas, dia macam dia yang pemalu ke apa. So dekat sini masalahnya orang kata dapat dikurangkan lah. Sebab apa? Classmate dia memang tak akan tahu yang tu jawapan dia. Okay. And then PDEC ni juga dapat bantu kita hasilkan orang kata slide yang interaktif lah. Yang mana student dan pensyarah boleh bagi orang kata input dan juga output dalam real time. Jadi kalau katakan nanti kita buat kelas online, jadi sama ada tak kisahlah menggunakan aplikasi apapun, student boleh
kata bagi feedback pada masa yang sama lah. Seems like a very promising tool. I hope I hope I can give a good content, sebab saya actually macam edit pun baru lagi lah bagi saya. Kiranya slide saya tak gerak pula. Kayaknya hikmah kita PKP ni saya dapat belajar lah benda ni. Okay, so nanti kita sebagai pengajar boleh tengok untuk boleh setkan untuk 3 view. Kayaknya projector view student akan tengok, boleh nampak, and then apa yang student bagi respon kepada soalan kita pun kita boleh tengok. Okay, tanpa kawan-kawan yang nampak lah. Kalau projector view ni semua orang boleh tengok. And then ada bahagian teacher dashboard. Cuma untuk teacher dashboard ni dia punya ada limitation lah. Sebab apa? Untuk teacher dashboard, features dia memang kena pakai yang premium punya account. Okay. Okay. Yang ni saya tunjukkan ada 6 lebih kurang jenis soalan yang kita boleh tanya pada student buat orang kata wujudkan slide interaktif tersebut lah. Jadi sama ada nanti kalau soalan tersebut kita boleh bagi student memang draw, lukis terus atas soalan kita tu dekat slide tu, and then ataupun student boleh juga type lah jawapan dia. Yang ni dari segi teks, and then boleh juga so boleh untuk student tengok. Okay. Last sekali yang ni draggable ni macam nanti student dia ada macam dapat satu dia kata macam icon lah macam tu kan. So dia boleh drag jawapan dia. Okay. Ada satu soalan mengenai nombor tu. So maksudnya boleh key in formula ke? Contohlah saya bagi key in number. Contohlah kata saya kata okay untuk 10 bahagi 2 kan. So 5. So that one 5 tu yang kita key in. Oh, okay. Kalau formula kita boleh gunakan untuk teks boleh ataupun melukis lah. Jadi yang ni at the end last kali dia kena basicnya ada, tapi at the end kena tengok kreativiti untuk pensyarah tersebut lah juga. Dia nak bagi nampak slide tu orang kata menarik, interaktif macam mana kan. Okay, so yang ni adalah orang kata basicnya lah. Jadi macam saya maklumkan tadi, PDEC ni kita boleh add on sama ada dalam Microsoft PowerPoint ataupun Google Slide. Tapi since saya punya ada problem sikit dengan Google Slide, jadi saya akan dengan PowerPoint, Microsoft PowerPoint, bila nak add in tu dia ada problem sikit. Jadi saya hari ni akan guna untuk Google Slide. So bila untuk Google Slide, macam mana pun nanti dia akan auto save lah dalam kita punya Google Drive. Okay. Jadi untuk hari ni kita punya objektif tadi nak tengok macam mana nak add on untuk dalam Google Slide kan. So kalau dalam Google Slide, dekat menu tab atas ni dia ada untuk add on. Jadi dekat sini kita just kata klik pada add on, and then selalu kebanyakannya lah sebab saya tengok sudah 2-3 PC memang kalau yang latest sebenarnya dah ada dah PDEC for Google Slide add on. Jadi kita just ambil yang ni. Tapi sekiranya tak ada, so tuan-puan boleh klik dekat get add on. So bila get add on, dia akan senaraikan application yang orang kata yang ada lah, yang sesuai untuk Google Slide. So kalau kita tengok ni memang PDEC memang di antara yang orang kata listed paling atas lah. Sebab memang actually awal PDEC buat pun memang dia sesuai untuk Google Slide dulu. Okay. Jadi sebab jadi kalau katakan tak ada lah add-on tu, kita just klik untuk install. So dia akan install ada. Okay. So bila saya kata kebanyakan dah ada, jadi kita just buka je lah PDEC dekat sini.
Sama juga kalau katakan untuk Microsoft PowerPoint. Actually kalau Microsoft PowerPoint, ni saya tunjuk contoh lah, tapi dia bukan, kena tengok yang PowerPoint online. Okay, dia ada dekat bahagian tab insert. Bila kita klik ada add-on. So dia pun sama juga. Dia kan kita cari search PDX. Cuma saya tak boleh nak pakai ni. Saya tak boleh kan. Jadi kita tengok untuk Google Slide lah. Okay. So apa yang saya boleh tunjuk? Saya tunjukkan kata features yang ada lah. Okay, untuk mula, kayaknya contohnya sekarang kita mula pada awal lah. Jadi kalau kata pada awal, saya memang tak ada langsung orang kata presentation yang sedia ada. Okay, apa boleh saya buat? Saya klik add-on and then pergi ke PDX for Google Slide add-on and then kita open PDX. So, jadi memang kena guna internet lah nah. So, bila dah kita pilih, automatik dekat sebelah kanan ni akan ada navigation pane. So, dekat sini dia dah senaraikan orang kata dia bagi template library. Template library maksudnya dia dah buat dah. Saya tunjukkan lah template ni, dia dah PDX dah sediakan template. Okay, ataupun dia dah sediakan di sini untuk bentuk soalan. Okay, jadi contohnya dekat sini, kalau ikutkan siapa yang tak pernah ada akaun PDX ke apa, dia akan tunjuk Draggable ni premium account lah. Dan saya kat sini, sebab macam sekarang kalau kata kita login, memang kita automatik akan dapat untuk 90 hari trial premium account. So saya masih lagi dalam tempoh ni, dia memang regular. Okay, jadi apa yang kita boleh buat dekat slide kita, kita boleh masukkan bentuk-bentuk soalan macam ni. Dan juga kalau kata kita nak rekod suara kita sendiri ke, kita boleh guna untuk add audio. Jadi yang ni adalah orang kata yang basic, maksudnya kita punya presentation blank lah. So kalau katakan kita nak orang kata nak guna template, okay, template ada dua, sama ada kita download daripada website PDX, kita ke website PDX dia ada copy of template, ataupun dekat template library dekat sini dia ada tunjukkan template-template yang sesuai, dan dekat sini dia dah bagi dah kepada kita yang mana sesuai untuk guna. Okay, contohnya untuk katakanlah untuk beginning of the class template. So normally bila kita nak masuk kelas kan, kita akan tanya student. So kita buat online class, kita tanya student macam mana dia pass lesson macam mana, apa yang tak faham dan sebagainya. So kita boleh guna untuk beginning of the lesson. Okay, contohnya di sini, katalah saya klik dekat sini. So ni adalah template-template yang berkenaan lah. So kalau saya nampak ke? Kalau kat slide saya tulis ni. Nampak? Okay, contohnya dekat sini, kalau katakan saya pilih template yang sini, maksudnya template sini dia tag slide. Tuan maybe tak boleh nampak lagi macam mana student view. Dan lagi saya akan tunjuk kita sebagai pengajar ni nampak macam mana, student pula nampak macam mana. Okay. So kat sini dia ada pilihan lah. Kalau contohnya kita nak template untuk tag slide, maksudnya student dia kena type, kena tulis, jadi kita boleh guna template ni. So bila saya kata maksud guna template ni, contohnya dekat sini dalam slide ni dia ada gambar kartun ni, ada tulisan, jadi semua ni kita boleh guna, boleh edit. Jadi contoh background ni biru, kita nak tukar warna, nak tukar gambar lain pun boleh. Cuma bagi siapa yang orang kata mungkin nak hasilkan orang kata permulaan kelas yang cepat lah kan, just in 1 minute nak tahu feedback student ke, boleh je terus guna template ni. So template ni ada macam-macam. So untuk macam mana student nak jawab, kita tengok jenis dia lah. So kalau macam ni, jenis dia drawing slide. So kalau drawing slide maksudnya student akan tulis di sini. So macam nanti bila respon. So maaf Puan, so Puan maksudnya kita just drag the template to the existing slide ni lah. Okay. Could you show us one? Could you show us one? Oh sure. Okay. For example saya just tarik tak pun double click. Just okay. Sekejap. Okay. So dia nak cepat internet lah. For example just sekarang dia dah ada.
Okay. So dekat sini katalah saya nak tulis, saya bagi soalan. So maybe sebab dia ada soalan, ada satu dan dua, jadi kita nak buat comparison lah between something kan. Okay, for example, differentiate orang kata, sekarang musim buah kan. So buah tempatan dengan buah-buahan import kan. Kita nak student differentiate. So boleh compare lah. So yang ni jadi dekat bawah ni ditunjuk macam mana student nak respond. Jadi kalau dekat sini ditulis drawing slide, maksudnya student akan tulis. Jadi student yang respon tu memang nanti pedek macam ada sedia macam pen tu. So student just guna mouse tulis lah. Tapi kalau katakan student yang advance sikit, dia ada pen ke stylus ke, dia boleh terus lah tu. So maksudnya ini boleh digunakan untuk aplikasi matematik kan? Matematik kejuruteraan contohnya? Anything sebenarnya. Sebab actually dia bergantung pula seperti saya kata awal tadi. Dia bagi yang basic tapi bergantung pada pengajar tu dia nak alter macam mana slide kan. So ada kalau saya tengok yang ada yang dia tunjuk untuk matematik, kita boleh buat graf and then student just lorekkan bahagian yang berkenaan. So kita letak gambar graf and then kita boleh suruh student lorekkan. Memang pun boleh. Jadi bergantung pada kesesuaian pengajar tu lah. Okay. Yang ni kayaknya banyaklah template dia. Okay. Yang ni kita kata yang ni tadi ini ada lesson kan. So kalau kata untuk during lesson nak tengok dia macam mana, so dia akan keluar lah yang sesuai. Contoh kita tengah-tengah mengajar tu kita rasa macam maybe student dah hilang fokus. Okay. So salah satu slide kita boleh guna yang ni. Dia memang kena ada capai internet lah untuk buat ni. Tapi bila dah buat dah tak ada masalah. Okey, contohnya sini. Okey, jadi yang ni sebab yang ni dia kategorikan orang kata dalam tengah kita mengajar. Jadi yang ni boleh kita ambil feedback. Student apa dia punya situasi, dah boring ke, dah apa ke kan. Jadi nanti dia boleh bagi jawapan dia. So kalau kata let's say kita ada 30 student dalam kelas. So kita boleh tengok jawapan. Kalau katakan student tu tengah ramai yang vote untuk confuse, so kita kena fikir cara lah macam mana ke, tanya macam mana ke. Sebab bila kita buat remote learning ni maybe dia tak nampak kita sebab kita tengok slide kan. So maybe waktu tu kita jangan share screen lah, so dia orang pun tunjuk muka dia orang ke tanya kan. Sebab bila remote learning ni yang risaunya takut kita shock sendiri kan, kita cakap kan, tapi student tak pay attention. Jadi yang ni boleh guna pakai lah. Okay. Saya tunjuk dulu kejap nak buat tu lagi dulu. Okay. So yang ini merupakan aktiviti yang kita boleh buat untuk check in sama ada pelajar kita tengah fokus atau tidak, and we can get immediate feedback. So sebab dalam remote learning, I think antara faktor yang penting ialah macam mana kita nak keep students engaged during the presentation. So I'm quite amazed by PEDX templates already. Because actually PEDX dia punya specialize memang untuk engagement. Jadi kalau ada lecturer yang harapkan guna PEDX ni untuk deliver full content ke anything, saya rasa itu memang tak akan tercapai. Dia memang lebih kena buat engagement. Jadi tanya feedback student ataupun maybe from time to time kita boleh masukkan soalan macam mana, macam maksudnya yang kita ajar tadi, content tu masukkan soalan dalam sini. Tapi sedikit interaktif, boleh buat kartun ke, tak pun ada animation kan, tak pun student boleh write terus dekat screen. So kita bolehlah, maksudnya yang ni sesuai lah untuk engagement. Jadi jangan macam tuan puan yang tengok sekarang, kalau harapkan PEDX ni digunakan untuk deliver full content ke, memang yang saya kurang sesuai lah. Dia lebih kepada kita nak engage dengan student, faham kat mana, ataupun kita nak student bagi feedback, nak kita kata macam mana, nak bagi feedback macam contohnya
dia tunjuk dia punya demonstration sebab dia ada elemen untuk draw kan. Yes. Sebab kita lepas tu boleh tunjuk dekat satu kelas, maksudnya classmate dia buat jawapan yang mana. Cumanya nama memang dia tak keluar lah, tak reveal untuk kawan-kawan yang lain. Okay. So Puan, saya ada satu soalan. Adakah Puan pernah menggunakan PEDX sewaktu live teaching? Tak. Okey, yang ni saya bagi tahu. Yang ni memang tu saya kata kebaikan PKP ni satulah sebab ada free online courses banyak. And then salah satunya saya attend yang ni, and then saya rasa macam why not share kan, sebab first time saya tengok macam boleh tu ni guna. So untuk orang kata experience yang real punya online teaching di semester lah saya akan try. Tapi tengah orang kata try and error yang mana okey tak okey, macam itulah. Okay, teruskan Puan. Okay, so yang ni kayaknya untuk ke semua dia punya template ni ada di sini. So saya tak akan go through one by one lah, nanti takut tak sempat kan. Okay, sebab saya nak tunjuk pada awal macam mana kita nak buat. Okay, let's say for example, katalah saya nak mulakan daripada memang saya nak mula memang pada blank terus lah. Okay. Anas, share video aku jap. Okay, let's see macam ni lah. Okay, katalah macam sekarang contohnya saya selain pada ajar untuk finance, saya ajar untuk orang kata untuk lab untuk computer application. So salah satu orang kata topiknya berkaitan dengan internet safety. So let's say bagi siapa jadi just saya tunjukkan lah bagi siapa yang orang kata tak familiar dengan Google Slide. So konsepnya sama je dengan PowerPoint. Jadi nak untuk PEDX mula-mula sekali just kita wujudkan slide. Actually wujudkan slide tak banyak tak apa sebab kita just nak buat untuk engagement. Engagement maybe dalam 10 ke 15 minit yang kelas je. Jadi dekat sini katalah sekarang ni saya nak berkaitan dengan tajuk internet safety. Okay. Jadi katalah di sini saya mulakan dengan type saya punya content lah. Okay, tajuk. Okay. So daripada sini, katalah sekarang ni of course dah sebab dia blank slide. Jadi saya nak masukkan background lah. Jadi sama saja untuk Microsoft PowerPoint yang online ataupun Google Slide, kita boleh direct ambil image daripada internet kalau kita ada dalam komputer lah. Jadi dekat sini contohnya sekarang saya nak ambil terus pada internet, kita guna search the web. Okay. So kalau katakan untuk Google Slide, of course dia akan guna browser Google lah. Jadi kalau Microsoft PowerPoint nanti dia akan keluar untuk browser Bing. Okay. Jadi dekat sini for example saya type internet safety. Sekejap saya nak buat background. Dekat slide saya ambil change background sebab saya nak buat background. So dekat sini saya ambil Google Image Search. Saya buat internet safety. Okay. So dia akan direct terus kepada Google kan. So katalah saya pilih yang sesuai, contohnya saya pilih yang ni. Okay. So katalah yang ni siap slide yang pertama. So normally slide pertama ni memang dia akan jadi preview untuk student waktu student nak mula menjawab kita punya soalan lah. Okay. Jadi katalah untuk slide kedua saya nak tanya student bagi contoh student bagi jawapan lah untuk katakan contohnya saya dah deliver saya punya konten ni, saya nak
tengok dia orang punya feedback, ingat ke tak ingat kan. So katalah saya tulis okay, so senaraikan orang kata characteristic of good email society. Jadi dekat sini saya nak, sebab dia nak list, jadi dekat sini saya boleh apa yang saya boleh buat. Okay, so saya ada bentuk soalan dekat sini. Jadi dekat sini saya klik dekat slide yang mana saya nak bentuk soalan tersebut jadi kan. So contohnya this one saya nak list out, so saya highlight kan slide number 2 and then dekat sini saya pilih text. Jadi kita pilih text, student akan dapat respon dia. Jadi yang ni Pedak tunjuklah nanti kalau student device dia nampak macam mana. So dekat sini student device dia akan nampak soalan. Okay, and then kalau kita buka display untuk projector dia akan nampak jawapan dia lah. Okay, jadi kita just update just like yang ni. Okay, so kalau tuan-puan tengok dekat sini, bila kita update untuk Pedak, dia automatic dekat bawah ni compare to the first slide, kat bawah ni dia ada orang kata satu line kan, student write your response. Tak salah saya yang ni kelabu pun. Jadi yang dekat sini nak yang ni yang kena important, orang kata benda yang kena ingat lah. Dekat sini jangan sekali-kali terpadam untuk bahagian ni. Kalau terpadam, bila kita play memang tak boleh nak play. Maksudnya Pedak tu tak berfungsi lah. For example, katalah kita ada 10 slide. After slide keempat ke kita terpadam. So dia just sampai slide ketiga and then dia just like normal presentation balik lah. Okay, jadi yang bahagian ni memang kena tengok lah. Jadi contohnya dekat sini, saya tak pakai template jadi nampak kosong kan. Jadi yang ni bergantung pada kita lah. Kita nak letakkan colour ke dekat dia punya background. Okay, for example katalah saya masukkan colour. Okay, and then saya nak letak gambar ke, saya boleh masukkan di sini. Cuma saya sebab kita dengan masa, jadi saya tak buat bagi cantik lah untuk yang blank ni. Tak puan. Just to show how to use actually I think what I'm looking forward to see and the participants are looking forward to see is how to actually design questions for immediate feedback using Pedak. Yeah. So this one text kan. Okay. So saya tunjuk untuk choice pula. Okay. Okay. Katalah untuk choice. Okay, so dekat choice ni dia bentuk dia akan di sini lah. Kalau katakan kita buat multiple choice A sampai B ke, tak pun true false ke, kedua akan nampak macam ni. And then kita yang mengajar, kita akan nampak how many student yang answer for true, for example this question, or how many student yang answer for false. Tapi kalau kita tengok tak ada nama student, kita just tengok apa bilangan. So dengan ketentuan kita boleh tahu rupanya konten hari ni tak fully orang kata dapat boleh semua ke kan. Kita boleh nampak macam ni. Semuanya kalau nak go detail, siapa nama siapa yang post apa, yang tu memang ada satu features lain lah. Yang tu memang di premium features. Okay, jadi for example dekat sini katalah multiple choice. Okay, dia keluar macam ni, kita orang kata tulis dia punya jawapan lah. So, maksudnya kita tambahkan satu lagi slide and then kita masukkan template choice tu lah ke dalam tu. Okay. Kalau tadi tuan-puan perasan, tadi saya highlight dekat slide number 2. Jadi kalau highlight slide number 2, tadi slide kita adalah teks. So kalau asalnya teks, tiba-tiba katalah saya pergi klik ke choice, automatic slide tu dah jadi dia punya bentuk soalan adalah choice. Kat teks tu dah hilang. Dia override lah. Dia override. So slide number 3, katalah saya nak masukkan choice. Okay. Let's say sekarang ni katalah saya dah buat habis blank template, saya tak mau, saya nak campurkan dengan saya dah buat blank presentation kan. Saya nak campurkan dengan template yang maksudnya dah disiapkan oleh Pedak. So kita just boleh je terus direct ke template library. Okay.
Jadi boleh pilih yang sesuai lah. For example, katalah saya nak pilih during lesson ni. Okay, saya nak pilih. So saya pilih soalan macam tadi untuk teks-teks. So kita tengoklah dekat sini yang mana kita sesuai lah. Jadi for example, kalau katakan nak multiple choice. Okay, so kita klik multiple choice. Okay, so sebab dia template, dia dah skip satu. Okay, so this one dia memang default dia lah. Soalan dia punya template kan. Jadi dekat sini kalau kita guna template, kita boleh ubah lah yang ni untuk multiple choice. Okay, katalah memang kita nak maintain gambar tu, kita just nak kata tukar soalan. Jadi katalah saya buat a strong password should have, okay, contohnya strong password should have. Okay, so ni soalan. So optionnya nanti sebab sepatutnya kita boleh masukkan option A dengan B lah kan? Tadi kita pilih template and then sebab kita boleh masukkan dekat choice ni lah. Internet saya quite slow. Okay, contohnya dekat sini, ni lah kita punya soalannya. So, memang for example ada A, B, C, D. So, kalau kata lebih, tambah dulu lah. So, for example, katalah dekat sini, saya kata, so, katalah saya buat sampai 3 saja. Okay. Okay, so saya update slide. Okay. Okay, jadi dekat sini memang kita tak nampak lah soalannya. Tapi memang dah ada lah dia punya choice yang kita type tadi. Okay, let's say dekat sini katalah yang seterusnya tadi kita dah blank, so saya nak guna juga template. Okay, saya nak pilih katalah selagi during lesson, saya nak guna true or false. Okay, so dekat sini saya tunjuk contoh-contoh yang user kan. Okay, katalah saya guna true or false. Okay, dekat sini kalau kata false dekat sini, kalau tengok dekat bawah ni dia kata ada dengan instruction student drag the icon. So nanti apa yang student akan nampak, dia akan nampak bintik macam biru ni, so dia akan drag which one dia nak, agree or disagree. Ataupun dia tak mau guna, orang kata agree, dia nak guna true or false, kita boleh ubah. And then kalau rasa nak ubah bulat ni pun, kita rasa tak mau, boleh ubah. Dia boleh ubah, template dia boleh ubah. Yang tu je. Cuma kalau very cool effects, and it also makes it like simpler for us instructors to design quick questions for formative assessment. Very cool. I can't wait to draggable. How would you use that draggable? Okay, draggable. Let's say for example, this one because kita bagi simple question Plus 2 plus 1 equal to 3. Sebab banyak tengok respon kan. Okay. Nanti kita punya participant petang ni boleh sama ada sekali join saya try jawab soalan. So kita boleh masuk respon student. Okay, that would be good. Yeah. Okay, so katalah tadi doktor nak tengok draggable. So katalah for example drawing. Dia bawah drawing tu. So di sini draggable pun dia lebih kurang yang ni lah.
true or false. Tapi tadi true or false dia multiple choice, kita pilih-pilih. Yang ni kita Okay. akan drag, kata dot, dia macam nak small dot something dia tu, kita boleh drag bawah. Okay. Okay. Okay, Puan, why don't you share macam mana nak share kepada participants supaya kita boleh nampak instant response tu? Okay, boleh. So kita try yang ni dulu nah. Okay, for example, so sekarang ni maksudnya kita actually dah sampai objektif kita yang ketiga. Macam mana kita nak share slide dengan nak tengok student punya respon. So, kalau puan-puan perhatikan dekat bahagian kanan ni, kita ada start lesson. So, this one kita akan terus orang kata tunjukkan kat student lah macam mana kita punya slide kan. So, dekat bahagian ni ada 3 bar. Kalau kita klik di sini, okay, di sini ada few option lah. So, dekat sini, dia boleh tunjuk kalau kita nak share kita punya lesson. Actually, PEDAC ni dia ada 2 function, yang mana satu student pace. Maksudnya kita I think the correct term asynchronous learning kot. Dia macam dia student buat sendiri kan. Mengikut masa dan masa yang sesuai dengan pelajar tersebut. Maksudnya bukan semua serentak. So they follow their own pace. Dia boleh buat yang tu, ataupun sebab kita kemudian nak buat dalam kelas, kita boleh guna instructor-led lah. Maksudnya kita yang akan control slide. So dekat sini juga ada bahagian untuk require student login. Kalau saya memang akan onkan yang ni, sebab kita memang akan dapat email dia orang. Dan kalau katakan yang bagi yang siapa ada premium account, dia memang boleh nampak lah, maksudnya nampak dia punya student punya detail. Sebab PEDAC actually dia macam student punya tak, sebab kita nak engage dengan student, dah harap student yang jenis pemalu dalam kelas apa, dia tak rasa kata apa, macam rendah diri nak jawab soalan kan. So classmate dia tak akan tahu. So that's why yang ni hanya kita lah nampak. Okay, kalau review session ni, dia akan tunjukkan berapa kelas yang kita dah ada guna untuk PEDAC ni. Sebab kalau kita buat slide ni, kita boleh guna berulang kali. And then kalau let's say ulang kali dan different student lah kan. And then let's say katalah macam nak kami semester ni kita ada 3 kelas. So kita buat untuk 3 kelas different section lah. Tapi katalah lepas macam cuti ke apa, kita tak pakai, so kita nak simpan, maybe buat soalan tu boleh guna pakai kan, umum punya soalan. So kita kata nak orang kata memang tak gunalah slide tu. Jadi dia boleh simpan lepas 30 hari, dia memang dia tak hilang, tapi dia akan ada dalam kita punya account dalam PEDAC punya website, dalam bahagian archive lah. Jadi okay. So memang ada satu soalan, Puan, kalau kita save Google Slides dengan premium PEDAC features dalam drive kita masih boleh run dengan premium features selepas trial version tamat? Setahu saya boleh, sebab kita buat sebelum. Sebab okay, setahu saya yang tu boleh lah, sebab kata sebab benda tu kita dah buat dulu. Tapi tapi kalau yang tak ada premium yang sebelum tu, maksudnya susah sikit lah. Jadi kalau yang soalan basic ni tak guna premium tu tak ada masalah, sebab dia lebih kepada, tapi macam nak tengok contohnya kita macam nak tengok lagi detail student mana, yang tu memang kena go for premium lah. Okay, alright. Puan boleh publish dan share your lesson, kita tengok macam mana. Kat sini share lesson. Bila kita share lesson, okay, dia akan tanya nak student based activity or instructor based activity. Okay, so for today kita nak instructor based activity lah, sebab nak buat real time kan. Saya tengok feedback ni. Okay, so saya akan instructor dia nak tidur ke? Puting ni tak jumpa dah puting dia? So yang ni saya punya view. Maksudnya dia akan nak launch saya punya ni lah, slide tadi berserta dengan PEDAC punya features. Okay. Kalau internet rumah ke office kita kuat lagi, dia lagi sikit lah.
So, dia akan keluar macam ni tau. So, kita keluar macam ni. Okay. Dia sama ada kita sebagai pengajar ni, kita bagi kod kat student. So, macam kalau mana-mana perkara yang familiar dengan Kahoot ke, dengan jenis kena bagi kod ni kan. Fizik kita akan bagi kod. So, bagi kod sini. Ataupun boleh bagi student link. Student link. Okay. So, sekarang ni Mungkin puan boleh kopikan link tersebut dan masukkan ke ruangan chat. boleh sekejap doktor. Kalau tengok dekat sini dia tulis waiting for student, and then kat bawah ni no student connected. Maksudnya tak ada lagi student masuk. Jadi dekat sini macam mana nak join? Mana sikat Musa nak sikat semalam? Sikat pink. Mana tu Musa buat tempat orang tidur ni tengok. Doktor kena tolong saya yang ni. Sebab saya first time duduk dekat mana. Okay, tak apa. Center pun Ataupun kita mungkin boleh pergi ke joinpd.com and then kita typekan. Okay, so saya mohon peserta pergi ke browser anda and then klik joinpd.com. Cuba joinpd.com. Okay. Kod yang ni ataupun saya boleh tunjuk satu. Saya harap tak kecil lah view nanti. Saya gunakan satu lagi browser juga. Okay. Alright, so enter code AUJ, huruf kecil A, UJFM. Dekat sini dah ada 6, 7, 8, 9, 7. Okay. So student ni dah tambah lah. Okay. Maksudnya ada peserta kita yang dah cuba masuk 11, 12. Okay. Saya pun tengah cuba ni. Okay. Saya tak akan mula lagi. Sebab kita boleh tengok berapa. So nanti kalau kelas let's say kita ada 30 student, kita tengok semua student dah join, kita boleh start. Betul. Okay, let's say lah saya mula, katalah lagi student. Actually nanti student lain masuk lambat pun boleh, dia ada boleh keluar. Okay, for example, doktor dah boleh ke? Dah boleh, okay. For example lah, kalau tengok dekat screen saya sekarang, yang belah kanan ni saya punya view, yang belah kiri ni student punya view. Ya, betul. Yang confused lah. Okay, jadi dekat sini as a student saya key in AUJFM. Okay, and then saya enter. Sebab tadi saya memang minta email, so memang kena minta email lah. So ini juga satu cara untuk mengumpulkan kehadiran pelajar. Ya, betul. Manis. Kau buat apa ni? Panas. So kod ialah AUJFM ya, kepada yang bertanya. AUJFM. Okay, so how are you? Saya boleh nampak lah 52 student kan. So kat sini student nak skip kan. Yang belah kiri saya ni student punya view. So let's say dia nak jawab ke nak skip boleh lah. Katalah saya jawab juga kan. Dia tak pengaruh apa pun. Okay. So macam tadi kita buat 5 slide. Dekat bawah ni student akan nampak lah slide 1 ke 5. And then this first slide yang saya kata dia akan nampak. Dia tak start kelas lagi. Tapi student akan nampak first slide. Jadi kalau kita nak engage dengan student, first slide tu important lah. Macam kita nak tarik perhatian student kan. Okay, so sebagai saya yang mengajar, saya boleh klik dekat start class. So start class akan mula dah untuk present. Okay. So bila presenting dekat sini, slide ni saya yang kawal. So let's say saya nak mula, saya katalah next slide lah. Okay. Next slide. Okay. So list the characteristic. Jadi dekat sini student buat channel, dia kata student write your response. Jadi dia sepatutnya boleh tulis lah. Boleh tulis ke? Ada tak? Okay, so pelajar akan tekan answer here tu lah. Ada answer here juga. Ni tak ada lagu Dia sepatutnya
dia dekat tepi ni, kalau kita tengok dia ada answer here. Jadi yang ni di ruang ni lah, sebab yang ni dia bukan draw, dia text. Jadi misalnya kita kena text, so text dia sediakan satu ruang lah untuk text di sini. Okay, katalah dekat sini. Okay, this one saya punya answer kan. So strong password. Jadi yang ni adalah dia punya respon lah. So kalau dia nak buat respon lain, dia boleh add another respon. Okay, kalau kata ada 3 pilihan. So as a yang kata lecturer yang mengajar tu, saya nampak apa. So katalah sekarang ni saya nak tengok juga. Untuk first ni, berapa student yang dah jawab kan jawapan, kita boleh tengok dekat sini. Nampak saya show respon tu. Ni. So dah 4 responses daripada 60 peserta yang login. Okay. So kalau ada setengah orang kata device kita pakai, kita bolehlah nak annotate dia punya jawapan lah. Ataupun bila kita dah jawab, nanti kita nak discuss dengan student, kita just boleh viewkan semua jawapan, and then bila buka view tu orang kata okay dia kan salah kenapa, sebab jawapan dia yang ni sepatutnya di sini. Itu yang betul jawapan dia. Bila tengok macam tu lah. Sebab kita kalau kelas pun kita tak ramai kan selalunya kan. So this one untuk slide second slide. So kalau katakan saya next slide, kalau yang ni sebab kita instructor late kan, student dia akan control lah. So this one katakan next slide. A strong password. So yang ni dia adalah option kan. Jadi student dia nak jawab tu lah. Jadi ada option tepi ni. So kita pilih contohnya all of the above. Okay. So kat sini bawah ni dia mark tu maksudnya dia dah jawab lah. So yang ni student punya screen. So sebagai hopefully kita buka macam ni, tak ada yang okay. So kita boleh tengok next slide lah. So kalau next slide tadi kita nak drag so 1 tambah 2, 3. Betul ataupun tidak? So just bawa dot ni ke bahagian mana yang boleh. Okay, let's say lah sekarang, katalah saya sekarang ni, sebab this one student kan. So saya sebagai lecturer, saya tengok sekarang untuk soalan ni dah 49 jawab. Okay, katalah soalan ni show respon. Ni nampak dia macam ni. Ni semua orang letakkan bulat tu dekat-dekat, so kita tak nampak lah kan. Okay, katalah soalan tu complicated sikit, ada student sekejap dia nak ubah jawapan, nak ubah jawapan. So apa yang kita boleh buat, kita akan lock screen. Bila lock screen, dia tak boleh ubah dah jawapan dia. Kan sometimes kita nak tunggu ubah slide tu, sekejap dia ubah jawapan ke sana sini kan. So ini satu contoh kawalan kelas. Jadi bila maybe students get excited over it and you can still control the class. Bila lock tak boleh lah. Okay. Yang ni untuk yang jenis drag lah. Okay, next slide. Nanti ada berikut. Yang ni untuk ni lah. So yang ni kita kata contohlah soalan yang saya boleh tunjuk dengan masa kita kan untuk PDAC ni. Jadi kalau kata dekat sini, let's say katalah saya dah habis saya punya presentation, apa saya nak buat, saya just end presentation lah. Okay, bila end sesi untuk PDAC ni, dia akan bagi nama, dia tanya nak namakan apa. So saya punya suggestion, betul kita bagi nama, sebab kalau kita just tak tulis nama, dia memang akan tulis unnamed session. Jadi macam mana kalau kita katalah benda tu, let's say macam kata kita nak buat exit ticket kan, macam mana student yang respon, nak guna banyak kali lah soalan tu kan. Jadi kalau kita tak namakan, maybe nanti akan confuse lah. Jadi maybe kita boleh namakan, contohnya yang hari ni kan, so dia akan ada. So kalau tengok dekat sini ada publish student takeaway. Yang ni maksud takeaway ni, student ni dia boleh tahu jawapan dia dan jawapan yang betul lah. Tapi yang ni actually
Sebab yang ni dia sebab saya dalam premium punya kata features. Jadi kalau kita memang tak ada account premium, dia tak akan ada lah. Jadi kalau nak ada take away ni memang kena langgan yang premium lah. Tapi kalau tak percaya, just kalau untuk basic je kita nak kata nak tahu buat exam ni, tak apa nak tahu kata short clip guide, bagi saya yang basic pun dah okey dah. Yeah. Jadi yang ni end version, kita end kita punya function. So dia akan keluar macam ni lah kat student sebenarnya kan. So student dah Okay, very cool. So kalau kita tengok dekat sini, kalau dah hilang apa PDF ni, kita balik. Jadi untuk yang question yang lain ni, contohnya macam website ke apa, dia nak kita copy link. Jadi nanti dekat slide ni akan keluar link. So slide tu saya akan bagi tahu lah nak so klik link tersebut. Okay. Ini mungkin boleh digunakan kalau kita minta pelajar explore sesuatu topik further, so we can actually put the links that for further reading contohnya. Jadi yang ni just copy link, so yang ni quite simple lah. Jadi saya tak tunjuk lah yang tu. Cumanya saya boleh tunjuk sebelum kita ada ni contoh lah. Kat sini, yang ni template yang saya download daripada TEDx punya website. Yang ni template dia yang full template maksudnya. Macam tadi kan kita tengok yang satu-satu slide kan. Okay, contohnya dekat sini. Ada soalan apa-apa ke? Puan, masa kita publish yang student takeaways tu, boleh tak kita tahu pelajar mana yang jawab? So tadi kita dah simpan alamat email pelajar tu kan? Yeah. So does it publish, okay, this student with this email address, this was the answer given? Ya. Dia akan bagi nama student punya email and then apa jawapan dia. Okay, jadi contohnya yang ni memang tadi kita tengok template satu-satu kan. Maksudnya kita nak pilih contohnya saya suka slide number 2, saya pilih slide number 2. Okay, tapi yang ni cuma kalau kita ambil daripada TEDx punya website tu, dia memang ada orang kata complete slide untuk contohnya ni during the lesson. Jadi kita kan lecturer dia tak nak buat satu-satu slide macam saya tadi. Dia satu TEDx punya template boleh guna lah. Tapi kalau ada setengah kan dia macam setengah. So dia tak suka macam kata-kata apa, kartun karakter ni kan, boleh ubah lah. Dan saya suka kartun karakter ni, dia boleh pakai. So tadi doktor tanya pasal math, contohnya ni contoh untuk math. Sebab maths tu antara topik yang ramai yang tanya sebab kita ada calculation kan dalam untuk engineering courses kan. So yang tu ramai yang tanya. Okay, kalau kata yang buat ni kita ada boleh like. Anas, can you put it a bit louder? I can't hear her. Okay. This one dia just buat untuk maths, cuma yang ni template dia simple punya maths lah. Jadi cumanya kita boleh ubah lah apa yang kita nak kan. Kita nak bentuk macam mana. So this one dia bagi respon. Jadi yang ni nak pilih option dia macam mana. Jadi kalau kata let's say kita nak maintain background, dia punya image kita boleh maintain and then kita boleh ubah. Contohnya yang sini respon dia option. Jadi kita untuk TEDx itu kita nak lain, kita tak mau option untuk ni, kita nak draw. So yang ni untuk multiple choice lah. Bila ada option A, B, C ni untuk soalan multiple choice. Selain daripada tu, apa lagi pattern yang boleh ada yang untuk maths ni? Draw. Kalau kata draw. Ada graph. Okay, contoh macam ni. This one graph kan, katalah buat graph. So nak minta student draw linear punya
graph kan. Ataupun kalau dia punya graph, so dia boleh guna option draw. Cumanya dekat sini nanti kalau untuk draw dia macam saya kata dia akan keluar pen. So student tu akan guna pen tu lah. Perlu tunjukkan Okay. itu untuk draw. Jadi soalan tak ada draw. Kalau ni dia nanti memang student tu nampak ada dia bagi pilihan pen. Kemudian student pilih pen tersebut, dia boleh lukis atas slide ni. Okay, so yang ni function screen annotation lah maksud dia. Screen annotation punya function lah dalam Padlet. Interesting. Okay. How about if you want to key in mathematical formulas, is it allowed in Padlet? In this math template ni? As long as dia boleh type, tak salah saya memang boleh tapi just guna correct punya orang kata bentuk soalan form tu, guna text lah. Okay. Alright. Tapi saya yang tu saya pun kalau macam maths, totally maths punya formula memang saya tak try lagi. Tapi yang apa yang saya try sama ni memang kalau as long as kita boleh type benda tu, kita untuk bahagian text. Okay. So, yang cukup saya rasa sedikit sebanyak yang saya boleh share. Yeah, thank you so much. You've really opened our minds because okay, cuma satu soalan yang contoh-contoh yang Puan share ni yang PADEC templates ni kita download dari website PADEC ke macam mana? Ya, website PADEC. Website. Kalau kalau kita tengok sini memang kalau dengan Google Slide memang PADEC dah lama dia macam kita kata collaborate lah kan. And then contohnya So bila ada template tu it's easier, you know, we kita boleh plan around our lessons with the template. It gives us some guide, some structure so actually. gampang tambah kalau macam just untuk kita dapat engagement for 5 to 10 minit, suppose tak payahlah kita orang kata bagi saya lah kita habiskan masa terlampau banyak untuk buat slide. Better kita fokus on slide untuk content kan. Betul. Adakah nak mula tu the first time kita nak mula sesuatu tu itself, you know, it's going to take so much time. So kalau saya if I'm the educator, then at least there's an existing template that I can follow, you know, there's some guide, so I just need to tweak it here and there, so it'll reduce that, you know, that scare of, you know, trying to produce your own content from scratch kan. Betul. Yang tu memang orang kata nak cari idea mula tu kan. Yes. So this one kalau buka slide dekat bawah ni ada example deck. So, example decks. Okay. So kalau kat example deck ni dia list out lah. Ada setengah berpendapat macam budak sekolah rendah punya untuk cartoon and everything kan. Tapi actually benda ni dia boleh pakai untuk semua umur. Kita orang kata educator ni kita kena pandai lah nak adjust macam mana. Because this one PADEC kan US, so diorang memang dah memang ada community untuk PADEC school. So jadi banyak untuk student yang mula pada orang kata primary kan. Jadi kita kena adjust dengan kita punya student. Jadi dekat sini ada kat sini ada template. So sorry kat sini lah. See all template. Okay. So dia selalu update lah. Yang tu sajalah yang saya boleh share. Okay. So selepas yang 90 days trial untuk yang premium version, so our work will still be there and it's interactive lah ya? Ya, sebab kita punya work kita buat dalam Google Slide. Dia automatically dalam kita punya Google Drive. Okay. Alright. Okay. Alright. So okay. Okay, so actually Puan, thank you so much for sharing on PADEC. So I think antara tips-tips penting yang saya boleh rumuskan ya, sebab saya pun and I'm actually very learning instructional technology is actually my passion. So kalau saya tengok yang ini kita boleh buat lesson planning, apa aktiviti yang boleh dibuat sebelum kelas,
semasa kelas, selepas kelas, kita dah boleh structure kita punya lessons. Selain tu sudah ada templates yang anda boleh gunakan. So kita sebagai pensyarah, kita hanya perlu fikirkan apa aktiviti yang sesuai menggunakan slides ini. And you don't need to do everything from scratch, correct? Lepas tu, so that kita ada instructor-based activity dengan student-based activity. So, apa yang saya dapat lihat, kalau instructor-based activity, it is for synchronous teaching, so everybody is on the same page at the same time. Dan student-based activity ialah asynchronous, dan pelajar boleh buat mengikut kesesuaian anytime, anywhere lah, according to student punya pace. So that is really good. And also another good thing is if that makes sense. Terima kasih lah. I'm really excited, so I can't wait to actually start using PADAC. So saya dari pihak BIPD kami ucapkan terima kasih atas perkongsian Puan tadi. So please hang on there, dan saya ada sedikit maklumat untuk disampaikan kepada peserta yang lain. Pastikan anda sudah mengisi borang maklum balas yang boleh didapati melalui pautan dalam website stat.edu/webinar ataupun tiny.cc/feedback webinar di TVET untuk pihak kami mendapatkan maklum balas lah bagi semua sesi webinar yang anda sudah ikuti, dan pada penghujung sesi ini dan sesi-sesi webinar yang anda akan ikuti minggu depan. So ingat, untuk mengikuti sesi-sesi webinar pada minggu hadapan, kebanyakan tajuk adalah berkenaan tema pembangunan bahan PDP, iaitu content creation. Contohnya Isnin depan pada pukul 10 pagi bersama saya dan Encik Muhammad Fahmi dari Politeknik Seberang Perai untuk mengetahui teknik merakam video pengajaran ataupun screencast menggunakan 3 aplikasi, iaitu Zoom, Screencastify dan Screencast-O-Matic. Diikuti tajuk Creating Interactive Quizzes to Engage Students dengan menggunakan aplikasi Quizzes, Edpuzzle, Mentimeter dan Poll Everywhere bersama saya dan Encik Fadli Adon dari College Community Arau. Untuk slot petang Isnin pula, kita akan bersama dengan Encik Arifuddin dari Politeknik Mersing Johor untuk mempelajari basic video editing menggunakan aplikasi Filmora Go. So I'll see you all next week. Thank you so much. Thank you again Puan Sharida for the incredible session. You told me that you were so nervous, and and I told you, don't worry, once you start everything's going to be okay, and you did really well, so thank you again. So thank you the participants. I'll see you all next week. Doktor, sorry doktor. Ya, saya. Satu lagi, sebab tadi saya nampak ada participant tanya pasal redeem code ni semua, sebab tadi saya lupa. So yang ni bagi siapa yang ada NEC account, boleh redeem code di sini lah untuk point untuk Microsoft. So okay. boleh select screenshot apa lah. Yeah, since you're a Microsoft educator trainer, okay. So yes, that's the code. So anda boleh redeem token ya? Point. So Point. one ya point. I'm not sure untuk course ni Microsoft akan bagi batch ataupun tidak boleh cuba lah, tapi memang point tu memang akan dapat lah untuk 1 hour session ni. Right, semua dah salin ya redeem code tersebut. So thank you again Puan Sharida, and thank you dear participants. Thank you for supporting us for the past couple of weeks. So next week will be the final week for our webinar series. So I'll see you all again next week. Thank you so much.